Tahu rahsia untuk buat kek carrot yang paling sedap dan paling lembab? Tengok resepi ni. Kali ni kita akan buatkan resepi carrot cake bersama cream cheese frosting ni ha. Wah, nampak tu. Kita buat style rustic sikit kan. Cara ni nak buat mudah sahaja. Carrot cake ni lah, senang cerita, adalah salah satu favourite cake yang Ellie paling suka makan. So kalau katalah korang pun suka makan carrot cake, jom kita tengok resepi ni. Mula-mula sekali kita akan sediakan dulu carrot kita ni ha. Buangkan kulit dia semua tu, basuhkan dia, dan sekarang ni kita akan sagatkan dia. Kita akan pakai penyagat yang agak besar, kasar macam ni. Yang ini Ellie beli daripada IKEA je. Anggarkanlah dalam 3 cawan macam tu. Ellie pakai dalam 4 carrot. Ambilkan kacang walnut kita. Kalau kata korang nak pakai kacang pikan pun boleh, tapi bagi Ellie walnut lagi senang dan juga taklah mahal sangat kan. Cincangkan dia sehingga dia macam halus sedikit. Seterusnya sediakan tepung gandum dan juga bahan kering kita. Masukkan baking powder, baking soda dan juga sedikit garam. Campurkan dia sehingga sebati. So sekarang ni bahan kering kita dah siap dah. Rasanya dah 1/3 barang dah kita dah buat ni. Jadi kita boleh preheatkan oven kita. Alright, so sekarang ni jom kita campurkan bahan-bahan kek kita. Masukkan sedikit gula putih, gula perang dan juga campuran minyak sayur dan juga mentega cair. Sukatan semua boleh tengok dekat dalam subtitle, okay? Dan kita akan pukulkan dia sehinggalah dia teradun sebati. Nak pakai mixer boleh, nak pakai tangan pun boleh. Kemudian masukkan sedikit telur ayam. Ellie pakaikan jenis grade B. Masukkan dia macam ni, sebiji pukul, sebiji pukul. Dan jangan lupa juga masuk esen vanila. Barulah kurang sikit hanyir kek tu. Bila dah elok kembang macam tu, sekarang ni kita dah ready dah masukkan bahan kering kita tadi. Masukkan melalui penapis supaya tak adalah nanti kek korang tu berketul-ketul. Ayakkan separuh dahulu supaya nanti senang untuk kita campurkan dia. Nak campurkan dia pakai spatula, campurkan dia macam ni. Pelan-pelan dan scoop macam tu. Faham Dan ulang sehinggalah semua adunan kita dah sebati dengan elok. Bila tepung dah teradun elok, masukkan separuh lagi tepung kita yang tadi tu. Sama jugalah melalui penapis apa semua tu lah. Yang penting nak buat kek ni, kita tak boleh rushing. Alright, part penting ni, masukkan carrot yang kita dah sagatkan tadi tu. Dan yang Ellie nak pesan pasal kita sagat carrot ni kan, jangan pakai penyagat yang terlalu halus. Sebab kalau dia halus sangat nanti, carrot tu nanti macam berair tau. Bila dia agak besar tapi halus macam ni, carrot tu tetap juga membuatkan kek kita moist tau. Jangan lupa juga masukkan walnut kita yang kita cincang tu. Walnut ni memang wajib dicincang supaya bila kita potong kek kita, kek tu tak mudah relai. Campurkan dia manja-manja je. Boleh tuang dekat dalam baking pan kita tu. Kalau korang nak belajar macam mana nak potong baking paper untuk bekas kek ni, boleh tengok dekat dalam basically, okay? Ellie dah bagi link siap-siap dah. Untuk kek ni Ellie pakai pan 8 inci. Nak pakai 7 ke 9 inci pun boleh lagi lah. Ratakan kek kita tu dan lepas tu ketukkan dia sedikit supaya udara dekat dalam tu keluar. Cun. So sekarang ni kita dah ready untuk bakarkan dia. Turunkan sedikit suhu kita tu pada 170 darjah Celsius dan bakarkan dia selama 55 ke 75 minit. Nah, apalah banyak benar beza antara 55 ke 75 minit tu. Sebab tengok oven korang. Yang penting bila tengok kek dekat atas tu dah start kering elok, cucukkan sedikit tepi tu dan dia nampak bersih macam tu. So dah masak dah kek kita. So jangan usik-usik, biarkan dia sejuk dahulu sebab takut nanti bila korang tekan, bila korang buka relai. Dah siap dah kita punya carrot cake kita ni ha. Sedap sangat bau dia. So tak habis lagi ni. Sekarang ni kita nak biar dia sejuk dulu, bagi dia bertenang, bagi dia betul-betul orang kata apa, pada suhu bilik. Sebab selepas ni kita akan hiaskan dekat atas tu pula. Bukanlah carrot cake kan kalau kata tak ada cream cheese tu kan. Kalau katalah panas-panas ni, korang letakkan cream cheese tu, habislah meleleh kat tepi kek tu. So kita kena bagi dia betul-betul pada suhu bilik. Lepas tu cream cheese tu pun pada suhu bilik, barulah kita hiaskan dia. Bawa bersabar sikit. Untuk topping cream cheese dia, sediakan cream cheese dan juga sedikit gula icing. Kemudian letakkan sedikit mentega dan juga esen vanila. Itu je bahan dia. Tips untuk campurkan dia, mula-mula tu gaulkan sedikit macam ni dahulu supaya bila korang pukul tu tak adalah dia merebang macam tu. Gula icing memang gitu. Kalau katalah korang pukul terus macam tu, memang dia akan terbang penuh satu bilik korang tu. Dah sebati elok macam ni. Cuma nak nampak tu dia macam berketul sedikit kan. Jadi kita akan panaskan sedikit dekat atas kuali. Jangan panas sangat api tu Kita nak bagi dia cair sedikit macam ni Faham Bila dah cair elok macam tu, masuk balik dekat dalam bekas kita dan biarkan dia sejuk sebentar pada suhu bilik. Eloklah dia pun nak sejuk, kek pun nak sejuk.
Memang dua-dua ni kena pada suhu bilik, barulah elok kita nak hiaskan nanti. Nampak tu kek kita pun dah sejuk elok. Bukakan daripada bekas ini. Kalau kata korang tak pakai bekas spring pan macam tu, keluarkan dia sahaja macam biasa. Kek ni memang wajib pakai baking paper sebab nanti takut dia melekat. Dan kita akan terbalikkan kek kita ni supaya kita mudah untuk hiaskan dia. Jangan lupa juga untuk tanggalkan baking paper dekat belah bawah tu, okey? Alright, so kita dah terbalikkan elok dah. So sekarang ni kita nak potongkan belah tengah ni supaya kita boleh letakkan cream cheese tu dekat tengah-tengah tu. Barulah lagi shock kita nak makan kan. Atas cream cheese, dalam cream cheese, bawah je tak ada. Yalah takkanlah korang nak letak cream cheese kat bawah kan. So untuk itu kita akan pakaikan kita punya kek cutter macam ni Kalau kata tak ada, korang boleh juga pakai pisau biasa. Cuma nanti korang punya kek tu RM1 lah. Jadi seeloknya korang beli yang kek cutter macam ni Yang ini pun yang dibeli kat IKEA je. Korang cari dia punya kek kit tu okay? So jom kita potongkan dia. Disarankan separuh. Ini bukan separuh ni. So kita adjustkan dia sikit lagi. Satu lagi. Cun. Okay, separuh macam tu. So, jom kita potong. Terpulang sebenarnya kalau kata korang tak nak letak cream cheese kat tengah tu, tak perlu pun nak potong macam ni. Tapi kalau kata korang potong, lagilah sedap kan. Ada cream cheese atas, ada cream cheese kat tengah. Cuma pastikan korang potong tu memang sama rata lah. Janganlah tersengit pula sebelah tu. Alright, so asingkan antara dua kek tersebut dan ambilkan balik cream cheese kita tu. Ambillah dalam 1/3. Kita akan letakkan di tengah-tengah kek tersebut. Dan kemudian kita akan ratakan serata-rata permukaan kek tersebut lah. Jangan kedekut tau cream cheese tu, tapi jangan terlebih pula, nanti tak ada pula topping cream cheese kita dekat atas tu. Dan kemudian letakkan balik kek kita yang tadi tu dekat atas permukaan kek satu lagi. Dah nak siap dah ni. So yang ni part yang paling Ellie suka. Letakkan cream cheese dekat belah bahagian atas tu. Kalau katalah korang nak ratakan belah tepi tu pun boleh. So korang kena pandai agak lah banyak mana cream cheese nak pakai dekat atas dan dekat bawah tu. Macam Ellie cuma akan letakkan dekat belah atas. Dan lepas tu Ellie akan ratakan dia sekeliling dekat atas tu. Dan bagi dia macam terjatuh sikit dekat belah tepi tu. Macam ada dripping-dripping gitu. Barulah cantik kan, ala-ala rustic gitu. Dan last kali Ellie akan letakkan sedikit walnut yang kita dah cincang tadi tu. Letakkan dia sekeliling macam ni. Ataupun kalau katalah korang ada idea lain, nak letak walnut seketul keliling tu ke, ataupun nak pakai kacang lain macam kacang pecan ke kan, boleh juga. Ikut kreativiti masing-masing lah. Ellie suka macam ni je, simple-simple. Sebab last aku makan macam tu juga je. Wah, so dah siap dah kita punya carrot cake bersama cream cheese frosting kita ni So sekarang ni nak potong part yang Ellie suka dan tak suka juga. Sebab sayangnya kek ni punya lah cantik, jadi aku kena potong. Macam mana nak makan kan kalau tidak kan? Tak sabar nak tengok rupa dekat dalam tu. Jom kita potongkan kek kita ni. Lembut sangat tau kek ni. Tak tipu. Kalau kata korang tengok cara Ellie potong pun tahu sangat kek ni lembut sangat kan. Cuma kalau kata terkena walnut sikit tu, ada keras dekat situ lah. Tapi memang lembut. Boleh agak lah kek ni memang sangat moist. Okay, jom kita tengok apa rupa dia dekat dalam tu. Wah, tengok kek kita tu nampak moist. Dan dia punya cream cheese tu memang ikhlas. Atas, tengah, kat bawah je tak ada. Tu dia, tengok tu. Dia punya dalam ni tu nampak lembab sangat kan. Dengan cream cheese frosting tu pun nak meleleh-leleh pula. Memang mengajak aku makan je lah ni. So, jomlah kita makan di mana sudu. Sudu dah 6 hari dah. Hai, tengok tu senang sangat nak potong kan. Betapa lembutnya kek ni. Kita makan dulu ya. Dia kan punya lah, nampak tu dia punya lembab dia tu. Wah, macam tu je dah gelai elok saja. Bukan gelai hancur tapi just nice saja nampak tu. Sedap. Punyalah lembab. Thank you. Sedap. Kenapa kena fuyur kat sana? Fuyurlah kat sini. Dia punyalah moist. Lepas tu rasa daripada, orang kata apa, nak kata rasa daripada carrot tu adalah sikit. Tapi rasa kek tu memang sedap. Rasa macam kek mahal dekat kafe tu Lepas tu kalau kata perasan lah, Ellie tak letakkan sebarang cinnamon. Sebab macam mana cakap, cinnamon tu sedap. Tapi kadang-kadang tu bila letak cinnamon banyak sangat dekat dalam carrot cake tu kan, dia macam
entah, Ellie kurang gemar lah benda tu. Tapi kalau kata korang suka, letak saja. Dan satu lagi tips adalah memastikan korang punya carrot tu kena sagat fresh. Maksudnya bila korang nak masak hari tu baru korang sagat. Jangan sagat sebelum, jangan, takkanlah aku nak kata sagat selepas kan. Ataupun jangan korang pergi beli apa orang kata pre-mix ke ataupun yang dah siap-siap potong tu. Dia tak syok tau, dia kena fresh. Barulah sedap. Nak kek sedap ni memang semuanya kena orang kata apa, kena usaha lebih sikit. Selain daripada tu, kalau kata korang nak letakkan apa lagi nak letakkan nanas ke, yang tu pun sedap juga. Tapi yang tu dah macam gaya hummingbird cake lah pula. Dan lepas tu cream cheese tu dia tak boleh manis sangat tau. Jadi dia macam orang kata apa, compliment ataupun sesuai dengan each other gitu. Faham So itu sajalah resepi carrot cake bersama cream cheese frosting kita kali ni. Sedap, korang memang wajib cuba resepi ni. Sebab satu, resepi ni adalah resepi yang Ellie memang kalau kata nak buat carrot cake, dia buat macam ni je. Korang tak payah nak cari yogurt ke apple sauce ke apa semua, tak payah. Korang buat saja cara yang Ellie buat ni. Dan apa lagi nak cakap tak tahu nak cakap apa dah, sebab blank sangat. Sebab Ellie nengok kek tu, kek menengok Ellie. Dia macam, cepatlah makan aku, cepatlah makan kau. Ya. So itu sahaja resepi kita kali ni. Jangan lupa untuk like, save dan juga sharekan resepi ni, okay? So selamat mencuba. Bye-bye. Terharu sangat buat kek kali ni. Kalau nak buat kita punya carrot cake, wajiblah kita kena ada chim. Benda aku cakap, bukanlah cream cheese. Bukanlah cream cheese pula dah. Bukanlah crack. Kenapa pula dia tak nak gerak tu? Malu-malu pula dia. Ya Allah, yang bawah pula gerak. Okay, tak separuh juga. Kenapa mengaku hari ni? Aku pun tak tahu ni. So dah siap dah kita punya cake carrot kita ni dengan cheese Hai kejap. Dah pastikan bila korang kata yo, paling bawah yang crunchy tu sedap. Paling bawah tu? Yang tu sebab I dah terbalik kan tadi. Yang bawah tu lah yang crunchy tu. Habis dah ke?